Kita baca Khalifah Abu Bakar. Muqaddimah para kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Dengan penuh tawadhu' dan beban amanah ilmu yang dipikul, maka saya tunaikan permintaan agar disambung penulisan saya bertajuk Fiqh Harakah daripada Sirah Nabawiyah yang sudah kita tamat, dengan pembentangan fiqh siasah daripada sejarah para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Pemimpin yang dilahirkan dalam kalangan generasi awal daripada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar bahawa peranan manusia untuk memakmurkan dunia ini hendaklah bermula dengan pembangunan insan, pembangunan manusia mengikut acuan Allah pencipta alam. Inilah rahsia kejayaan Islam, walaupun penganutnya mengalami kelemahan pada zaman mutaakhir kerana mereka meninggalkan ajaran Islam yang sempurna dengan pelaksanaannya yang tidak sempurna. Di mana para khulafa adalah mereka yang lahir daripada madrasah, sekolah, pendidikan, pengajaran Nabi SAW secara langsung yang membangun manusia mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ada jasad, ada roh, ada akal. Itu diri manusia. Jadi dalam membangun manusia mestilah memenuhi jasad dia, memenuhi roh dia, memenuhi akal dia. Jasad ada makanan, roh ada makanan, akal ada makanan. Yang boleh buat Islam saja, lain pada Islam tak boleh. Di sana ada agama yang mendidik roh saja, jasad tak boleh. Sehingga sami-sami sampai kuku kering. Nak jaga roh, tak makan. Sampai kuku kering. Itu tak betul. Ada agama yang pendidikan yang mengajar jasad saja. Manusia macam binatang, macam bazdak, zaradasta. Manusia ni ikut puas hawa nafsu je, bebas. Akal tak berdiri, roh tak berdiri. Ada yang jaga akal je, fikir je. Tidak ada petunjuk wahyu. Roh tak dikawal, guna akal. Jadi sesat juga guna akal. Jadi punah ganah. Jadi mestilah memenuhi ketiga-tiga perkara. Yang boleh penuh tiga perkara ni, Islam saja. Para sahabat radhiyallahu anhum ialah mereka yang didik dengan wahyu, dengan Al-Quranul Karim, dan diajar oleh Nabi bagaimana beramal dengan Quran itu. Quran mengajar, Nabi menunjukkan bagaimana beramal dengannya. Memenuhi semua perkara yang ada di manusia. Ini punca kejayaan kerajaan Khulafa Rasyidin yang memerintah dunia, yang memimpin manusia, yang menjadi kuasa besar selama 1400 tahun. Sesungguhnya, suatu perkara yang sangat hebat apabila generasi awal yang lahir di tengah-tengah padang pasir semenanjung tanah Arab yang kering kontang dan jauh dari negeri yang bertamadun serta penganut agama samawi yang masih ada, berjaya memikul tugas yang besar ini apabila tamadun Islam tetap menjadi rujukan tamadun barat yang dibanggakan hari ini. Satu perkara yang menakjubkan, ini kurnia Allah Ta'ala. Bagaimana generasi awal Islam, orang yang awal masuk Islam, yang duduk di Mekah, duduk di Madinah, negeri yang kering, tak ada hasil, kering kontang, air pun payah, biji yang pun tak ada, minyak sampai hari ni pun tak ada, tanaman pun tak ada. Bukan sahaja mereka boleh hidup dengan rezeki Allah Ta'ala yang diatur oleh Allah Ta'ala,
Dan mereka pula jauh daripada ahli kitab. Di mana ahli kitab banyak duduk di Palestin, jarak 1000 batu ramai itu. Jauh negara bertamadun. Tamadunnya ada di Mesir, ada di Rom, ada di Parsi, ada di China, ada di India. Tengah-tengah padang pasir tak ada tamadun. Tak ada tamadun. Manusia yang kosong. Mereka dibentuk oleh Allah Ta'ala dengan Quran. Menjadi manusia yang hebat, yang beriman, yang berakal, yang berilmu. Mereka keluar menakluk negeri-negeri yang tamadun, mengalahkan ulama kitab, dan mereka berjaya membina tamadun dunia, memimpin dunia. Dan orang Islam maju dalam segala perkara, bukan sahaja dari segi agama Islamnya, dari segi politik, memerintah negara, masyarakat majmuk yang diterima oleh manusia berbagai agama, berbagai kaum, adil pemerintahannya, dan menerima ahli-ahli ilmu. Sebelum kedatangan Islam, ahli-ahli ilmu ni dibunuh. Kerana raja tak mahu orang cerdik. Kalau ada orang cerdik, dia bahaya bunuh. Islam tidak menerima orang cerdik. Dibetulkan dengan wahyu. Iqra' bismi rabbik. Yang mahir perubatan, yang mahir pertanian, yang mahir bangunan, yang mahir apa saja. Dia ajar dengan Islam, bersama dengan Islam, membangun Islam. Dengan Islam. Kalau zaman dulu, kalau arkitek yang pandai buat bangunan, lepas buat istana raja, kerak tangan. Kerana takut buat istana lain pula. Siapa begitu bodoh, zalimnya. Ahli-ahli falsafah di Rom dibunuh. Dibunuh ahli falsafah, orang cerdik dibunuhnya. Ini memang kan takut orang cerdik ni. Jadi pitah dia. Lepas orang cerdik nasihat, dia bunuh orang cerdik tu. Ini bodohnya manusia tu. Islam tidak mengajuk mereka yang cerdik ini masuk Islam. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu. Mereka yang pilihan di masa jahiliyah, yang cerdik masa jahiliyah, bila dia masuk Islam, dia cerdik juga bila dia faham apa itu Islam ni, dipandu oleh Islam, maka Islam menerima satu tamadun yang hebat. Orang Islam dulu yang buat bank, orang Islam dulu yang reka cek, orang Islam dulu yang buat hospital, orang Islam dulu yang buat jam, orang Islam dulu yang buat senjata api, yang buat menguasai dunia, orang Islam dulu. Tapi orang Islam berakhlak, tidak merosakkan manusia. Di mana tamadun barat yang ada pada hari ini, ilmu sains teknologi diambil daripada orang Islam. Bukan kitab-kitab karangan orang Islam tu masih disimpan di England, di Jerman, di Belanda dalam bahasa Arab. Kitab-kitab macam-macam ilmu ada, tulis tangan, masih disimpan hari ini. Diterjemah ke dalam bahasa mereka, dia kaji, tetapi dia tak ambil Islamnya, ambil ilmu dunia saja. Merosakkan manusia, memusnahkan manusia, menjahanamkan manusia. Ilmu perubatan jadi dadah, ilmu dadah. Ilmu senjata jadi senjata pemusnah, merosakkan manusia, merosakkan alam sekitar. Ilmu pertanian meracunkan diri manusia sendiri. Ini puncanya kerana sudah melampau, meninggalkan Islam. Itu puncanya. Yang memulakannya ialah orang Islam daripada negeri Arab yang kering, yang tak ada hasil, dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Ini hebatnya Islam. Adapun orang Islam yang ada pada hari ini tak boleh buat kira, kerana dah ikut Islam. Orang Islam dah ikut Islam juga. Orang Islam tak ikut agama dia. Dah semayang dah. Islam bukan semayang je, bukan puasa, zakat, haji, berzikir je. Islam ni semua perkara. 30 juzuk Al-Quran. Kalau Islam tu semayang, puasa, zakat tu 3 gelar cukup Quran tu. Ini 30 juzuk Quran. Kita kena faham. Keadaan itu berbeza dengan kegagalan agama dan ideologi yang lain yang telah melahirkan krisis alam masa kini. Apa yang berlaku sebenarnya bukan sahaja krisis ekonomi sebagaimana yang dihebohkan, bahkan ternyata krisis dalam segala aspek roh dan jasad individu, keluarga dan masyarakat. Apa yang berlaku pada hari ini bukan krisis ekonomi. Kerana sahabat-sahabat khabar duk cakap tentang krisis ekonomi, krisis nilai kemanusiaan. Kerana tinggal agama, manusia sudah rosak. Bukan saja bab ekonomi, keluarga pun rosak.
Bila lahir anak, besar lari tinggal orang tua. Orang tua kawan dengan anjing. Anjing pula jaga. Anak tak ada dah. Pasal apa? Tidak ada pendidikan anak dia. Ini berlaku di negara barat. Dia keluar dalam berita bagaimana orang kaya pilih wasiat harta dia berikan anjing. Dan anak tak ada. Kerosakan rumah tangga, masyarakat hancur lebur. Dan sebab itulah orang barat yang mengkaji Islam hari ini masuk Islam. Kita orang Islam pula jadi hanyut pula. Ini jadi terbalik. Begitu juga krisis politik tempatan dan antarabangsa sehingga meruntuhkan negara besar yang menganut ideologi komunisme bersama semua mazhabnya. Kini lebih nyata pula tanda-tanda bermulanya saat keruntuhan kuasa besar liberal kapitalisme dan negara yang menjadi penganutnya sebelum ini telah berlaku kekosongan gereja dan rumah-rumah ibadat sedangkan masjid kembali makmur. Kita melihat berlaku krisis politik. Orang besar-besar rasuah. Bila jadi ketua negara, kupu harta. Rasuah. Tak boleh dihalal. Tak boleh haram. Buat pembangunan, tak cukup. Tak sempurna kerana rasuah. Merosakkan. Memusnahkan. Berlaku. Kenapa? Politik suku, agama suku. Politik suku, agama suku. Tak kait dengan agama. Politik lain. Kalau kita politik kan ikutlah. Guna kuasa kita untuk kupu harta, untuk apa. Lepas tu pitih banyak, buat umrah. Buat umrah, selesai lah. Hilang dosa dengan umrah begitu saja je. Ini perangai. Meninggalkan agama. Orang Islam pun punah. Kita menyaksikan bagaimana komunisme, Soviet Union, negara besar yang ditubuhkan oleh Lenin, negara Soviet di Asia Tengah, Rusia dan wilayah-wilayah yang lain yang sangat besar, hancur dalam tahun 80-an. Negara Soviet hancur jadi Rusia, jadi negara kecil, hancur. Ini kemusnahan ideologi komunis. Semua mazhab, sama ada komunis, mazhab Lenin, mazhab Stalin, mazhab Mao Zedong, mazhab Trotsky, semua hancur lebur. Komunis ada mazhab dia juga. Ada pahaman-pahaman yang berbeza antara satu sama lain. Dan kita sedang menyaksikan keruntuhan liberal kapitalisme, demokrasi barat. Kita menyaksikan baru tahun lepas bagaimana bergaduh di Rumah Putih, bergaduh di Kongres Amerika. Kerana tipu pilihan raya, merosakkan, berlawan, bergaduh sama-sama dia. Amerika, negara dianggap paling maju, termasuk negara Eropah, liberal kapitalisme sedang merudum. Dan kita menyaksikan rumah-rumah ibadat agama lain mula kosong. Gereja-gereja di negara barat naik pupuk, naik hutan. Ada yang dijual gereja, jual. Ada ubah jadi tempat main warok, ubah jadi tempat tari menari. Gereja, rumah ibadat. Kuil-kuil, orang muda tak berminat dengan agama dia. Tetapi berbalik masjid, mula makmur. Berbalik. Allah Ta'ala jadi begitu, pusingan. Orang mula nak mari ke masjid balik. Datang masjid balik. Ini menandakan cahaya Islam tak boleh dipadamkan. Kerajaan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah SAW dapat bertahan selepas kewafatan baginda selama 14 abad lamanya. Bermula dengan negara pertama di kota Madinah, berakhir dengan kejatuhan Khilafah Utsmaniyah pada abad yang lalu. Negara Islam bermula dengan tahun 1 Hijrah. Iaitulah negara Madinah yang didirikan oleh Nabi SAW dan berakhir dengan kejatuhan Utsmaniyah tahun 1924. Artinya selama 1400 tahun kerajaan Islam bertahan. Rusia bertahan lama mana? Soviet Union lebih kurang 1917 atau 16 begitu. Tahun 80-an hancur. Jerman tahan 5 tahun, kuasa besar Jerman. Jepun tahan 2-3 tahun, kuasa besar Jepun. British lama-lama jadi kuasa besar, tak sampai 10 tahun. Tak lama mana jadi kuasa besar dunia. Tapi Islam jadi kuasa besar dunia selama 1400 tahun. Sehingga Islam menguasai Laut Mediterranean, menguasai Lautan Hindi. Itu kawasan yang ramai manusia di masa itu.
Dalam perdagangan dikuasai oleh orang Islam. Orang Islam menguasai politik, menguasai ekonomi. Sehingga terpaksalah orang-orang Eropah mencari jalan melalui pengembaraan Vasco da Gama, Marco Polo, macam-macam nama ini. Cari jalan untuk nak masuk Islam, nak lawan Islam. Tak percaya. Dengki pada Islam. Tapi nak lawan Islam. Cari jalan untuk menghancurkan orang Islam. Masa orang Islam lemah, mereka boleh jatuhkan orang Islam. Dia jadi kuasa besar. Tapi tak tahan lama mana. Islam bertahan 14 abad, 1400 tahun lamanya. Sebenarnya Islam tidak mati dengan kewafatan Rasulullah SAW. Bahkan Al-Quran yang menjadi petunjuk buat manusia tetap terpelihara dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar, ia bukanlah terpelihara semata-mata melalui tulisan dan hafazan, bahkan sebenarnya melalui mukjizat ilmu. Quran tetap dipelihara oleh Allah Taala. Tak boleh dihapuskan. Walaupun orang Islam jahil siapa tak erti makna Quran. Tapi tak tinggal Quran. Mengaji juga. Makna tak tahu. Mengaji. Di rumah-rumah mengaji Quran, belajar. Dipelihara dengan hafaz. Ulama-ulama hafaz. Bukan saja hafaz tafsir. Hafaz hadis. Ulama-ulama. Ini kehebatan. Ribu-ribu hadis. Kitab-kitab dihafal oleh mereka. Sekiranya kitab-kitab Islam itu dibakar hangus, boleh tulis balik. Ini kehebatan ilmu dipelihara oleh Allah. Mukjizat ilmu yang ada pada Al-Quranul Karim. Ketika kejatuhan Baghdad oleh serangan kaum Tatar. Kaum Tatar ini satu kaum yang ganas. Beberapa tahun yang lalu dipimpin oleh Genghis Khan, kemudian Hulaku menakluk dunia, dia tawan Baghdad. Baghdad ditawan sehingga tentera Hulaku memusnahkan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama yang disimpan di Kutub Khanah Baghdad. Banyaknya kitab tu digunakan untuk jemerang Sungai Perak dan Dajlah. Nak kata berapa ribu kitab daripada belulang, daripada macam-macam buat jemerang sungai sehingga air sungai berubah kerana dakwat, dihapuskan. Tapi ilmu Islam tak dihapuskan. Ini kehebatan Islam. Kaum Tatar dikalahkan kaum Tatar walaupun orang Islam lemah. Kerana orang Islam masih kuat lagi. Dikalahkan dalam perang Ain Jalut yang terkenal, kaum Tatar kalah dan sebahagian kaum Tatar masuk Islam. Sebahagian kaum Tatar masuk Islam. Ini berlaku masa orang Islam kuat dengan Islam. Ini kehebatan Islam. Pendukungnya tetap ada. Sama ada wujud dengan negara yang berdaulat ataupun negara Islam itu dihilangkan. Namun cahaya Islam tidak boleh dipadamkan dan penduduknya sama sekali tidak dapat dikalahkan. Dengan perkataan lain, Islam tidak hilang di dunia sehingga akhirat. Islam tak hilang di dunia sehingga akhirat. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dipertahankan oleh Allah Ta'ala. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini kehebatan Islam yang menambahkan keyakinan percaya kita pada Islam. Walaupun kerajaan Osmaniyah jatuh, tanah air Islam dipecah, dijajah, dibahagi-bahagi oleh kuasa penjajah. Penjajah membahagikan negeri-negeri Islam. Kalau di rantau ini, Indonesia ambil ke Belanda, Malaysia British, selatan belah utara Buddha ambil, Thailand ambil, Filipina Spanyol, Campa Perancis ambil, dibahagi-bahagi. Negeri Asia Tengah, Rusia dengan China bagi. Negeri Arab antara British, Perancis, Itali, termasuk utara Afrika. Mereka bahagi-bahagikan dunia Islam macam bagi pesaka. Sama-sama mereka. Mereka lanyok orang Islam habis-habisan. Apa yang menarik orang Islam berperang, lawan. Tak menyerah kalah. Walaupun dengan senjata yang panjang sastra. Dengan kerih panjang sastra, lawan. Dengan meriam, dengan senapan, mereka tak tunduk. Mereka lawan penjajah ini. Tak putus-putus perlawanan itu. Mereka cuba nak hapuskan agama. Orang buka pondok, buka sekolah agama dengan duit sendiri, dengan belanja sendiri, dengan padi beras sendiri. Tak ada duit, beri beras, beri padi, beri ikan, beri ini. Tak boleh dihapuskan Islam ini. Tak boleh. Apa yang menarik,
agama Islam berkembang. Masuk ke negeri-negeri lain, orang masuk Islam. Bertambah. Walaupun negaranya tak ada, kerajaannya tak ada, pengikut Islam akan bertambah. Ini kehebatan cahaya Allah Ta'ala. Gejala murtad berlaku ketika dan selepas wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa yang sama, bala tentera kuasa besar timur dan barat yang mengepung Islam dari segenap penjuru gagal menjatuhkan kerajaan Islam serta menghapuskan agama ini walaupun Rasulullah SAW telah wafat. Bila Nabi wafat, Nabi mati. Orang Arab yang baru masuk Islam murtad. Sebahagian murtad, tapi ada yang tak murtad. Madinah tak murtad, Yaman tak murtad, Taif tak murtad, Mekah tak murtad, Masqat dengan Uman sebahagiannya tak murtad, sebahagian kabilah tak murtad. Sebahagian lain murtad, keluar daripada Islam dan menyerang Madinah. Serang Madinah. Dibantu oleh dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Nabi dah wafat, tak ada lagi. Pada masa Nabi tak ada berlakunya. Islam dikepung dengan dahsyat. Apa yang berlaku ialah Islam berdiri tegak. Para khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum dan generasi awal sangat besar jasanya, lagi hebat kerana mendapat tarbiyah secara langsung daripada Rasulullah SAW, mewajibkan kita mengambil teladan daripada mereka. Pada zaman keemasan para khulafa, Islam telah berkembang ke negara, ke segenap penjuru dunia, mengislamkan manusia ilmu dan tamadun tanpa sebarang paksaan. Apa yang berlaku pada masa Nabi tak ada, Islam makin kuat. Islam makin gagah. Abu Bakar berjaya mengalahkan murtad. Selepas murtad dikalahkan, mengalahkan Parsi. Mati Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, mengalahkan Rom. Dan Islam masuk ke seluruh penjuru dunia. Dan berjaya mengislamkan orang, mengislamkan ilmu-ilmunya. Negeri yang Islam masuk, orang rakyat dia masuk Islam. Berduyun-duyun. Mesir itu bukan Arab. Mesir itu bukan orang Arab Mesir. Kipti. Sudan ini bukan Arab, orang Afrika. Utara Afrika itu bukan Arab, Barbar. Mereka masuk Islam sehingga bercakap Arab. Hilang bahasa dia, cakap Arab. Iran, agama Majusi, hilang. Agama Majusi, Islam masuk di Iran. Tulisan dia tulisan huruf Quran. Iran sampai hari ini tulisan dia tulisan huruf Arab. Tulisan huruf Arab, Iran. India, begitu juga. Islam masuk. Dan Islam sampai ke China. Masuk ke China. Di sana ada masjid di China. Dibinanya zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada riwayat mengatakan zaman Nabi dah ada Islam di China. Satu penulisan Cina menyebut kisah ketika berlaku mukjizat. Bulan terbelah dua. Dalam satu buku mengisahkan bila orang kafir minta mukjizat Nabi, Nabi tunjuk mukjizat. Bulan terbelah dua. Terbelah dua bulan. Terbelah dua. Tapi orang kafir kata sihir pula. Nak mukjizat. Tunjuk mukjizat kata sihir pula. Ini perangai uduh. Ini mana sihir boleh buat begitu? Bulan terbelah dua. Terbelah dua bulan. Kemudian cantum balik. Di mana dapat dilihat di negeri China. Dan Raja China memanggil ahli-ahli palak dia. Ahli-ahli palak. Sudah ada ahli palak. Apa ni berlaku ni? Bulan terbelah dua ni. Lalu ahli palak mengatakan berlaku perkara besar. Di sebelah barat. Perkara besar. Melalui peniaga-peniaga Arab yang sudah berniaga pada masa itu. Mendapat maklumat zahir Rasul akhir zaman di Makkah Al-Mukarramah. Dengan sebab itu, ada riwayat mengatakan Islam sudah masuk di China sejak zaman Nabi. Sudah ada. Ini cahayanya. Mereka bertapak di atas dasar Islam. Mengapa rahsia sahabat-sahabat boleh tidak kalah? Seluruh dunia kepung, tak kalah. Mereka bertapak di atas dasar Islam yang kukuh dengan istiqamah, jalan yang betul, dan mengalah kebijaksanaan manusia daripada pelbagai bangsa, agama, budaya
masa, tempat dan situasi, serta menolak unsur yang sesat dan buruk tanpa paksaan. Islam tak paksa orang lain masuk Islam. Orang masuk Islam sendiri dengan rela hati. Rela hati masuk Islam, bukan dengan paksa, tidak. Kan tengok Islam ni mula, Islam ni baik. Tengok perangai orang Islam. Bagaimana orang Arab yang kerah, yang paling degil, bunuh anak perempuan hidup-hidup. Jadi manusia yang baik. Sehingga orang tengok, orang masuk Islam. Jadi berubah. Kita ni akan nak syarah. Berjanjang syarah orang tak masuk Islam. Ini dia masuk je. Orang tengok, orang terima Islam. Kerana tengok. Tengok kehebatan dia. Kita baca dalam sejarah. Pedagang-pedagang mari di Melaka. Buka barang-barang dagangan. Meniaga dengan orang Melaka. Cakap sikit-sikit je. Raja masuk Islam, rakyat masuk Islam. Ini rahsianya apa? Dia tengok akhlak Islam, perangai Islamnya. Kita ni meniaga, menipu. Meniaga, tipu orang. Macam mana orang nak masuk Islam? Tipu. Tak ikut akhlak-akhlak Islam dalam berniaga. Ini ikut akhlak Islam dalam berniaga. Menyebabkan orang masuk Islam. Orang Melaka, seluruh alam Melayu masuk Islam. Ranak bukan Melayu, di alam Melayu ini. Asal orang Melayu ini Hindu, Buddha, masuk Islam. Macam air banjir masuk pengaruh Islam ni. Selain itu, mereka juga berjaya memimpin manusia ke arah meneroka dunia sehingga ke akhirat. Bukan menjajah negara. Hal ini demikian kerana mereka berpaksikan tauhid, mengesahkan Allah secara akidah yang benar, syariat yang adil dan akhlak yang mulia. Ini menjadikan manusia benar-benar mencapai arti merdeka daripada segala belenggu kehidupan dari sudut ruh dan jasad, individu dan masyarakat, serta politik dan ekonomi. Mereka masuk dengan iman, dengan ikhlas hati, bukan dengan menipu. Hati yang ikhlas masuk dalam hati-hati manusia, menyebabkan manusia boleh terima Islam. Ni awal-awal dah ikhlas dah, niat nak menipu dah. Macam mana orang nak ikut kita? Ini kita kena sedar kelemahan kita. Peranan para khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum yang dikelilingi oleh para sahabat yang masih hidup menjadikan zaman itu masih murni, bersih, sehingga tetap menjadi warisan utuh dari Rasulullah SAW. Para sahabat adalah mereka yang keluar daripada madrasah pendidikan Nabi SAW, yang bersih betul-betul. Era tersebut melahirkan kepimpinan ulul amri terdiri daripada para khulafa, umara dan ulama yang hebat dalam melaksanakan kesyumulan Islam, melaksanakan nas yang terpelihara daripada Al-Quran dan Al-Sunnah, serta ijtihad dalam perkara yang tiada nas. Bukan sahaja perkara yang ada nas dalam Quran. Mari perkara baru yang tak ada nas, mereka boleh selesaikan masalah itu dengan petunjuk Al-Quran. Kerana dasar umum dalam Quran, dasar umum dalam hadis ada. Mari perkara baru boleh selesai. Begitu juga melalui pelaksanaan syura yang melibatkan hak rakyat, mengikut batas-batas yang tidak ditembusi kelemahan manusia, sebagaimana yang berlaku dalam teori kenegaraan ciptaan manusia semata-mata. Orang Islam boleh meretah dengan mesyuarat. Perkara itu membezakan Islam dengan negara teokrasi yang dikuasai oleh para padri dan sami, negara diktator secara individu, atau kumpulan dan demokrasi sekular barat yang liberal tanpa batas fitrah dan akal. Islam bukan teokrasi. Teokrasi ini ialah negara yang dikuasai oleh ahli-ahli agama. Ahli-ahli agama menganggap dia macam Tuhan. Padri-padri dan sami-sami. Hukum halal haram dia buat. Kita Islam, ulama tak boleh buat begitu. Ulama kita ahli macam mana tak boleh ubah Quran, tak boleh hadis. Tapi padri-padri boleh ubah kitab dia. Babi hak haram boleh jadi halal. Arak tak boleh jadi boleh. Dia ubah. Kita tidak boleh sekali-kali. Ulama tidak ada kuasa mutlak. Yang paling tinggi Quran dan hadis. Ini beza kita dengan teokrasi. Teokrasi ini kuasa ahli agama boleh menghalang-halangkan, ataupun diktatorship,
seorang ada kuasa macam Firaun. Kuasa mutlak pada seorang, tak ada. Ataupun demokrasi barat. Demokrasi barat ni satu kumpulan yang dilantik oleh rakyat. Rakyat lantik dia. Dipilih melalui pilihan raya. Lantik dia. Tapi terpisah daripada agama. Terpisah daripada agama. Bila naik, tipu rakyat balik. Ini. Kita Islam ada dosa dan pahala. Ini rahsia ada dosa dan pahala. Kalau orang langgar, jaga balasan di akhirat itu ada. Di sini rahsia mengapa orang Islam boleh pelihara jadi. Islam berbeza dengan progresi barat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menegaskan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman mata fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah." Kata Abdullah bin Mas'ud, sesiapa yang menginginkan pengajaran, maka ambillah daripada orang yang sudah meninggal dunia, kerana mereka telah mengakhiri kehidupan. Maka sesungguhnya orang yang masih hidup belum lagi dapat ditentukan kejayaannya dalam menghadapi ujian hidup. Kalau ambil iktibar dari orang yang mati dah. Khulafa' Rasyidin. Mereka yang sudah mati, yang sudah nasib berjasanya, sudah nyata sampai akhir hayat bersama dengan Islam. Ada bahawa masa hidup ni tunggu dia mati dulu. Dah mati dah. Kadang-kadang dah mati pusing, cabut nyacang. Lari, dah mati. Jadi kalau nak ambil iktibar yang sudah mati. Hak hidup ni kita tengok. Dia molek kita ikutlah, dia molek lalu ikut. Tapi nak ikut sepenuhnya orang yang sudah mati Khulafa' Rasyidin. Nyata mati dia bersama dengan Islam. Hak yang hidup ni kita tengok dulu, mati lagu mana. Masa hidup ni molek-moleklah. Belum mati tak tahu lagi. Kita nak sampai mati baik. Ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu jadi orang Islam. Para Khulafa' Rasyidin telah membuktikan kejayaan mereka beristiqamah pada zaman paling mencabar sehingga akhir hayat mereka. Ditambah dengan pesanan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa'addu 'alaiha bin nawajiz." Kalian, kamu semua hendaklah berpegang dengan ajaranku dan para khulafa' rasyidin selepasku. Berpeganglah dengan seteguh-teguhnya. Nabi pesan, ikut ajaran aku dan ajaran khalifah-khalifah selepasku, sahabat-sahabatku. Dan sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik abad ialah abadku, yakni zaman salaf, iaitu 100 tahun. Zaman 100 tahun, zaman sahabat-sahabat masih ada. Ini zaman yang paling baik. Sebenarnya pembaharuan dalam teori demokrasi moden ciptaan barat dengan gerakan pembaharuan daripada demokrasi purba lebih banyak dipengaruhi oleh penulisan ilmu pemerintahan dalam kitab-kitab fiqh Islam dan pencampuran hubungan ilmuan, perdagangan, peperangan dan penjajahan. Banyak tulisan barat berkenaan dengan politik, pemerintahan negara ambil daripada Islam. Tapi masalahnya dia tak ambil agama, dia ambil dunia saja. Malangnya pengambilan berlaku dengan cara tidak sempurna dan tidak amanah apabila mereka membuang aspek akidah dan rohani daripada fiqh urusan duniawi kerana fahaman sekular yang dianuti oleh mereka, fahaman memisahkan agama daripada dunia. Mudah-mudahan semangat pelajaran kecil ini menyubung kebaikan semudah Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, pendahuluan. Para sahabat radhiyallahu anhum menerima berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa sedih dan pilu yang amat kerana kecintaan mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada diri sendiri, ibu bapa dan keluarga yang tersayang. Itulah kemanisan iman yang dikecapi oleh mereka
Kerana kecintaan pada Rasulullah SAW adalah sebahagian daripada iman yang sangat penting. Gambar kalah bila Nabi wafat. Sudah tentulah perasaan sangat sedih pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kerana sahabat-sahabat ni sayang ke Nabi lebih pada diri dia sendiri, pada ibu bapa, pada keluarga dan segala-galanya. Dalam perang Uhud, sahabat-sahabat ni jadikan tubuh mereka benteng. Benteng untuk dipanah kerana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanggup mati. Jadi sasaran lembing, sasaran panah melindungi Nabi. Dia mati tak apa. Ini sahabat begitu sekali. Semua sahabat begitu. Kalau itulah sifatnya bila Nabi wafat, dah itulah sangat sedih. Generasi sahabat radhiyallahu anhum membuktikan kecintaan mereka ketika bersama Rasulullah SAW pada waktu susah dan senang, serta dalam keadaan aman dan perang, sehingga mereka mementingkan keselamatan diri Rasulullah SAW melebihi segala kepentingan diri mereka sendiri. Sebab begitu, kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam diterima dengan pelbagai perilaku yang menggambarkan kesedihan mereka. Seluruh keluarga baginda, yakni Ahlul Bait, Ummahatul Mukminin, puteri, para isteri baginda SAW, anak menantu, bapa dan ibu saudara, serta keluarga yang terdekat, menghadapinya dalam keadaan yang sangat sedih. Keluarga yang beriman dengan Nabi, anak dia sendiri, menantu dia sendiri, keluarga dia sendiri, pak saudara, mak saudara yang ada, yang beriman, seperti Abbas dan lain-lain, isteri-isteri dia, antara orang yang paling sedih. Manakala dalam kalangan para sahabat terdapat mereka yang tidak tahu untuk berbuat apa-apa kerana masih kebingungan dan kesedihan. Golongan munafik pula mengambil kesempatan dengan berperanan menjadi gunting dalam lipatan. Bahkan ada yang terus murtad daripada agama. Kalau sahabat-sahabat sayang ke Nabi sehingga tak tahu nak buat apa Nabi wafat, sangat sedih, orang munafik pula ambil kesempatan untuk merosakkan masyarakat Islam dari dalam, meniupkan perasaan melemahkan iman orang Islam. Ada antara mereka yang murtad, keluar daripada agama Islam, terus memberontak, mengangkat senjata, murtad, tak Islam lagi, lawan, berperang. Fitnah murtad itu berlaku apabila terdapat mereka yang menjadi pengikut kepada pembohong-pembohong besar yang mengaku sebagai Nabi. Tindakan itu sekaligus menafikan pengisytiharan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Nabi akhir zaman, penutup segala kerasulan dan kenabian, bahawa tiada lagi Nabi dan Rasul selepasnya. Ada pula munafik ini jadi murtad, sokong Nabi-Nabi bohong, orang mengaku jadi Nabi. Lepas Nabi wafat, ada berlalu orang mengaku jadi Nabi. Mengaku jadi Nabi. Orang bohong tu mengaku jadi Nabi. Amat ilmu sahih, tunjuk benda pelik. Ada orang ikut dia. Orang munafik sokong untuk melemahkan Islam. Padahal Allah Ta'ala sudah istihar khatamun nabiyyin, penutup Nabi-Nabi. Tak ada Nabi dalam sebelah Muhammad. Nabi-Nabi zaman dahulu sudah beritahu umat dia akan zahir Nabi akhir zaman, penutup Nabi-Nabi. Disebut dalam Taurah, disebut dalam Injil, disebut dalam kitab Wida agama Hindu dan kitab agama Buddha. Ada Nabi akhir zaman. Tak ada lagi Nabi selepasnya. Dalam kitab agama lain ada sebut. Dalam begitu ada orang mengaku jadi Nabi. Ini cabaran yang dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu yang akan kita baca. Selain itu ada dalam kalangan mereka yang murtad mengambil kesempatan dengan menafikan perintah kewajipan menunaikan zakat terhadap negara dan masyarakat. Mereka membatalkan zakat sebagai sebahagian daripada rukun agama Islam. Di mana salah satu sumber keuangan negara ialah zakat. Zakat ni sumber keuangan. Ghanimah, faid, jizyah, kharaj itu sumber keuangan. Zakat ni sumber daripada orang Islam.
Wakaf daripada orang Islam, sedekah daripada orang Islam. Adapun kharaj jizyah, usyur daripada orang kafir yang duduk bawah kerajaan Islam. Orang kafir itu tak boleh paksa dia. Ini orang Islam adalah ibadat. Puak-puak yang murtad ni mengisytiharkan zakat tak wajib, akan menjejahkan keuangan negara pada masa itu. Menjejahkan keuangan. Pemerintah kurang keuangan bila zakat kurang. Ini jadi masalah ujian. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pula menghunus pedang lalu dengan tegas menyatakan bahawa Rasulullah SAW tidak wafat dan hanya pengsan laksana Nabi Musa alaihissalam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Umar radhiyallahu anhu mencabar untuk bertindak terhadap sesiapa yang menyatakan Rasulullah SAW telah wafat. Sayyidina Umar pula backing dia, bengih dia terus. Nabi tidak wafat, Nabi pengsan saja. Barang siapa kata Nabi wafat, aku tetap. Aku bunuh dia. Sayyidina Umar keras. Untuk, ini ada hikmah juga. Untuk menghadapi mereka munafik ini. Maka dalam situasi sedemikian, setelah menziarahi Rasulullah SAW, rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah Abu Bakar menunjukkan kehebatannya apabila keluar ke masjid dan terus menyampaikan ucapannya yang terkenal tanpa mempedulikan tindakan Umar radhiyallahu anhu. Di sini menunjukkan kehebatan Abu Bakar. Memang dia layak jadi khalifah, jadi ketua negara. Dalam keadaan yang cemah ini, dia bertindak sebagai seorang pemimpin yang agung yang dapat ganti Nabi. Ini kehebatan dia. Dalam keadaan sahabat-sahabat bingung, tak tahu nak buat apa. Ada orang murtad, macam-macam. Abu Bakar tampil ke hadapan, menyampaikan ucapan, menenangkan keadaan. Setelah memuji Allah SWT dengan pujian yang layak baginya, Abu Bakar menyampaikan ucapan berikut: Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibahi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sesungguhnya sesiapa yang menyembah Muhammad, sebenarnya Muhammad telah mati. Dan sesiapa yang menyembah Allah, ketahuilah sebenarnya Allah itu maha hidup selama-lamanya, tidak sekali-kali mati. Sesungguhnya Abu Bakar menyatakan firman Allah Taala ayat 144 dalam surah Al Imran, dan tiadalah Muhammad itu malaikat seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang telah mati. Adakah sekiranya dia mati biasa atau terbunuh, lalu kamu berpusing penderian berpaling tadah menjadi murtad? Sesiapa yang berpusing penderian yang murtad, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat sekalipun kepada Allah, dan Allah tetap mengurniakan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur, yakni di atas nikmat Islam. Menyampaikan firman Allah Taala, wa ma Muhammadun, hingga akhirnya dalam surah Al-Imran. Ucapan ini menjadikan Umar radhiyallahu terduduk dengan kesedihan seolah-olah kali pertama mendengar ayat yang diturunkan. Padahal ayat tersebut telah diturunkan ketika peristiwa Uhud. Ayat ini turun masa perang Uhud. Lama dah. Bila orang kafir menyebarkan berita dalam perang Uhud, Nabi sudah berjaya dibunuh. Menyebabkan sebahagian sahabat lembek dengan Nabi mati. Sebahagian kata kalau Nabi mati, kita mati ikut dia. Maka mereka lawan habis-habisan. Sempena dengan berita kematian ini, Allah turunkan ayat yang dibaca tadi. Adakah Muhammad mati menyeleweng? Tidak. Dan mereka yang bertindak terus berjuang dalam perang Uhud, walaupun diberitakan Nabi sudah wafat, mereka terus juga. Ini yang betulnya. Termasuklah sahabat-sahabat yang lemah semangat balik ke Madinah. Kaum perempuan, sahabiat muslimat tunggu nak tahu begitu. Mengatakan, apa balik ni?
Yang lelaki ni beritahu Nabi dah mati. Di mana sahabiat perempuan yang ambil batu kalung kepada lelaki-lelaki yang undur ni. Adakah mulai balik Nabi mati? Ini termasuk sahabiat yang perempuan. Tinggi semangatnya. Ini sebagai satu contoh. Mereka semua bertenang bila dengar ucapan Abu Bakar, balik pada ucapan Abu Bakar tadi. Mereka semua bertenang dengan penuh kesabaran dan kesedaran, serta bersedia menyambung kewajipan untuk menegakkan Islam dengan keimanan dan keyakinan yang sangat kukuh. Semangat balik semula. Balik mempertahankan Islam. Urusan sembahyang jenazah diselesaikan. Masing-masing secara individu tanpa imam. Dimulakan dengan para keluarga Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh para muhajirin dan ansar. Seterusnya, urusan pengebumian jasad yang mulia disempurnakan di tempat baginda mengakhiri hayatnya, iaitu di bilik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang kita baca kisahnya dahulu. Sebahagian besar para sahabat radhiyallahu anhum menyertai mesyuarat bagi memilih pengganti Rasulullah. Hanya sebahagian kecil saja ada di kubur untuk urusan jenazah dikebumikan. Sebahagian besarnya pergi ke Saqifah Bani Sa'idah untuk mesyuarat. Tinggal urusan kebumi jenazah kerana mesyuarat nak pilih siapa ganti. Zaman sekarang mengundilah memilih pemimpin. Tugas pengganti, yakni khalifah, akan memimpin umat, negara dan dakwah yang berterusan dalam keadaan negara menghadapi ujian dalaman dan musuh luar yang sedang mengepung dari segenap penjuru. Sangat perlu memilih pemimpin untuk mempertahankan Islam. Sehingga mereka tinggal urusan mengebumikan jenazah. Sudah masing-masing sembahyang, kebumi jenazah, satu sebahagian saja, kecil saja, tak berapa ramai. Yang ramainya pergi mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah untuk pilih siapa yang memimpin negara, yang memimpin kerajaan untuk menjalankan syariat Allah, untuk mempertahankan Islam. Menunjukkan bahawa urusan memerintah negara lebih penting daripada mengebumikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini tak. Dia buat umrah sunat dulu, buat haji sunat dulu. Urusan menentukan masa depan negara tak penting. Supaya je apa dia merintah pun, supaya dia kau pandailah. Ini pahaman apa ni? Ini satu pahaman, satu ajaran yang salah. Politik suku, agama suku. Hak pemerintahan negara tak ada kena-mengena. Kita boleh sembahyang dah, boleh ke Mekah dah, cukup dah. Ini pahaman Kristian, bukan pahaman Islam yang akan kita baca. Wallahu a'lam.